Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah, inayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat iktikaf, insya-Allah dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu, majlis perkongsian ilmu, insya-Allah majlis yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan pengampunan, penuh dengan keluarnya kita dari masalah dengan menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita dengar pada malam ini menjadi satu muhasabah, satu tazkirah, satu peringatan, satu nasihat khusus untuk diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, insya-Allah di kesempatan masa pada malam ni, sebelum kita menunaikan solat fardu isya secara berjemaah, insya-Allah sama-sama kita mengambil faedah, manfaat daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Barisan Jawatan Kuasa Masjid di atas jemputan, dan saya sebagai gantilah Ustaz, Tuan Haji ganti kepada Ustaz Doktor yang tak dapat hadir pada malam ni, mungkin ada urusan. Kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan beliau, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam ni saya nak petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab hadis 40 dia, kan, dalam kitab hadis 40 yang selalu kita dengar, yang selalu kita belajar, yang mana kitab ni kitab hadis yang sangat berkah Tuan Haji, sangat berkat, sangat ikhlas tuannya yang buat kitab ni, yang mana kita tahu Imam Nawawi rahimahullah seluruh hidupnya berkorban untuk agama Tuan Haji, kan, berkorban untuk agama sampai tak kahwin dia, kehidupan dia. Imam An-Nawawi rahimahullah seorang alim ulama, mujtahid, imam mazhab Asy-Syafi'i kita
rahimahullah. Jadi malam ni insya-Allah saya nak petik hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29, dan hadis dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ni, hadis-hadis para ulama sebut tiang-tiang seri dalam agama kita. Kan, tiang-tiang seri dalam agama. Hadis 40. Bukan senang tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu nak buat satu kitab hadis 40, nak saring daripada ratusan ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Setiap nak tulis hadis, setiap dia nak letakkan dalam kitab dia istiqarah lagi, dia solat lagi, minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hadis yang dia letak ni betul-betul beri manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis yang ke-29 berbunyi, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alayhi ta'budullaha la tushrik bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait. Hadis ni panjang, kita ambil setakat mana yang dapat insya-Allah faedah, kita baca setakat tu dulu. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak tengok bila mana dalam pengajian hadis, kita nak tengok macam mana para ulama yang memahami hadis. Tu sangat penting sekali kan. Bukan belajar hadis kita sendiri yang faham. Tu satu kesilapan yang besar. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita nak tengok macam mana ulama memahami hadis ni, dan mudah-mudahan dengan kefahaman ulama tadi menjadi satu ilmu, satu nasihat, satu yang boleh kita amalkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ni perawi dia Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Dalam pengajian hadis ni, satu lagi nak kita kena tahu, dia ada perawi dia. Ni unik hadisnya kan. Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada orang yang ceritakan hadis dia. Ada orang yang menceritakan hadis. Dan sanad yang tertinggi tak lain dan tak bukan para sahabat ridwanullah taala alaihim kan. Sahabat yang ceritakan hadis. Orang yang hadis yang diucap oleh orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia atas dunia, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang cerita dia para sahabat ridwanullah taala alaihim, orang yang juga kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ikut ranking kan, para ulama dia letak ranking golongan mana yang tertinggi di sisi Allah. Selepas para rasul dan nabi, para malaikat, ketua para malaikat kan. Rasul tu paling tinggi dah di sisi Allah Subhanahu, kedudukan yang tinggi, yang dekat, yang soleh, yang iman yang kuat para rasul. Bawah sikit nabi alaihi wassalatu wassalam. Bawah para rasul dan nabi siapa? Ketua para malaikat. Tu kan, ketua para malaikat. Siapa ketua para malaikat? Siapa tu Haji? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati, 10 malaikat tu kan, yang dalam fardu ain kita kena tahu yang 10 tu. Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Israel kan, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, itulah alaihimussalatu wassalam. Tu selepas para rasul dan nabi. Selepas malaikat siapa?
Para sahabat ridwanullah ta'ala. Para sahabat tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ranking para sahabat ni lebih tinggi daripada para malaikat. Para malaikat yang awam, bukan yang ketua tadi. Malaikat kan banyak. Selepas ketua para malaikat, para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Dan selepas tu barulah malaikat yang awam. Boleh bayang tak ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Boleh bayang tak apa ciri malaikat? Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, la ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan, sadaqallahul azim. Para malaikat ni tak pernah derhaka. Tu para malaikat tak pernah mengingkari setiap apa arahan yang Allah berikan kepada dia, dan dia akan buat apa yang disuruh. Tu malaikat. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, macam mana nak bayang kan? Macam mana kita nak gambarkan? Malaikat ni tak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau disuruh buat kan. Dia perintah, itulah perintahnya dia buat kan. Tapi walaupun begitu, walaupun tingginya malaikat, walaupun hebatnya malaikat, para ulama dia susung lagi para sahabat lebih tinggi lagi dari malaikat tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati, tinggi lagi, masya-Allah. Macam mana kita nak bayang imannya para sahabat, kedudukan dia lebih tinggi. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah kan. Sebab tu kalau kita dengar hadis bila Nabi SAW sebut orang yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat tolong minta keampunan pada dia kan. Malaikat tolong minta ampun orang yang duduk dalam majlis ilmu. Itu bukan suatu perkara yang biasa tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan satu perkara yang biasa-biasa. Ni malaikat yang tolong minta keampunan dengan kedudukan dia yang tinggi, yang tak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah bermaksiat apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana doa tadi? Kan kita dengar dalam satu hadis, kalau pagi bersubuh-subuh orang datang, seorang mukmin dia datang, dia bagi sedekah, malaikat doakan dia kan, ya Allah, gantikanlah sedekah dia yang ikhlas kerana Allah ni dengan limpah kurnia yang lebih lagi kan. Pernah dengar hadis tu kan? Itu bukan biasa tuan-tuan. Sebab tu orang yang hati dia terikat dengan Allah, orang yang hati selalu terbuka, yang selalu jiwa dia jiwa akhirat, yang selalu tengok kepada akhirat, penuh dengan akhirat dalam hati dia, dia akan berusaha ke arah tu. Tu haji kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimati. Tu nak tunjuk. Jadi bila para sahabat yang ceritakan hadis, maka kita kena letak dahulu dalam hati yang satu pengagungan yang tinggi kepada hadis Nabi SAW dan juga perawi yang menceritakan dia tadi. Kan? Sebab tu Imam Malik rahimahullah, pernah dengar ceritakan Imam Malik setiap kali kalau orang tanya dia pasal hadis Nabi SAW ataupun nak tanya pasal periwayatan hadis Nabi SAW, dia tak terus jawab. Kalau orang datang, Imam Malik rahimahullah, imam yang agung, imam yang besar di Madinah, yang mengajar di makam, tepi makam Nabi SAW, kalau orang datang tanya fiqh, tanya masalah biasa, dia akan jawab kan. Tapi kalau ketika dia nak mengajar hadis, ketika orang tanya periwayatan hadis, dia akan tunggu dulu, dia masuk dulu dalam, mandi dulu, ambil wuduk, pakai baju yang kemas sikit, lepas tu letak bawang wangi, bakar, bukhur lagi, mau sedap, baru dia jawab. Kenapa jadi macam tu? Kenapa tuan-tuan jadi macam tu? Sebab dalam hati dia sangat mengagungkan hadis Nabi SAW kan. Sangat dia rasa agung. Masya Allah, itulah Imam Malik rahimahullah.
Kan satu hari cerita ketika dia tengah meriwayatkan hadis, tiba-tiba datang kala jengking kan, duk sengat dia belakang, tak berganjak dia, tak berganjak. Tuan-tuan, Allah, kita macam mana iman orang soleh tu, tak berganjak, kena sengat sampai merah muka. Bila habis hadis, dia suruh anak murid dia tolong tengok belakang ada apa. Tengok kala jengking duk sengat. Dibuang. Lalu anak murid dia tanya, kenapa ya Sayyidi, ya Syekh, tak berhentikan hadis? Dia kata, aku malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau aku potong hadis kerat. Masya Allah, kan? Sampai gitu malu dia, malu nak potong hadis. Masya Allah. Itulah. Jadi hadis ni, qala qultu ya Rasulullah, dia kata Sayyidina Muaz bin Jabal ni seorang sahabat kanan, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi hantar dia ke Yaman kan, untuk selesaikan masalah pentadbiran di Yaman sebagai gubernur di sana kan. Apa dia kata? Qultu ya Rasulullah. Satu hari dia tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin, tolong bagi tahu kepada saya, tolong ceritakan kepada saya, bi amalin, satu amalan. Amalan apa? Yudkhiluni al-jannata. Bila saya buat amalan tu, saya boleh masuk syurga. Masya Allah. Soalan dia, tengok soalan nampak simple tu Haji, tapi makna dia Masya Allah, keluar daripada satu jiwa hati nurani yang jiwa akhirat tuan. Masya Allah kan. Wa yuba'iduni minan nar, dan amalan tu juga boleh menjauhkan saya daripada neraka. Tolong cerita kat saya ya Rasulullah, satu amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada akhirat tu. Tengok para sahabat, tarbiyah, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua berjiwa akhirat kan. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perasan tak? Kita perasan tak? Tiap-tiap hari kita duk baca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, ajarkan pada kita. Contoh, doa nak makan kan, perasan tuan? Kita perasan baca kan? Kita ingat apa nak baca kan? Apa doa makan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tengok, nampak simple, dah berapa puluh tahun dah kita baca kan, tapi tengok hikmah di sebalik doa kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ajar doa nak makan, dia kata apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami, barik lana fi ma razaqtana, dalam apa yang kamu rezekikan kepada kami, wa qina azabannar. Ujung sekali itu apa? Ujung sekali, jauhkan kami daripada api neraka kan, wa qina azaban. Perasan tak tuan-tuan kan, kalau orang fikir sepitah lalu, apa kaitan dia kan? Apa kaitan dengan kita nak makan ni minta jauh api neraka? Kan. Kalau orang buat kajian fikir logik kan, sepatutlah kan orang duk fikir, orang yang duk biasa buat kajian ni, berkatilah makanan, apa rezeki yang beri kami, kuatkan tubuh kami, contohnya kan, kuatkan tubuh kami untuk kami beribadah, luaskan rezeki kami dengan berkat, patut gitu. Tapi tak, hujung jatuh dia jauh daripada api neraka. Nampak tak? Setiap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan selit, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selit, hujung jatuh dia akhirat. Nak suruh umat dia tak, jangan lupa akhirat kan, penuhkan hati dengan akhirat. Pulun dunia hanya di tangan, seolah begitu kan. Jauh akhirat. Apa contoh lagi? Doa lagi, doa naik kenderaan, subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu munqalibun kan, wa inna ilaina lamunqalibun.
Kami ujung jatuh akan kembali kepada Allah, kan? Boleh nampak tu aja, kembali kata. Tak ada pun sebut kata permudahkanlah kereta ke naik kan, selamatkan, tak ada kan. Permudah tapi ujung jatuh balik. Doa nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Ada tak sebut tidur? Tak sebut pun, kan? Bismikallah, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Tak ada sebut pun tidur kan. Sebab apa? Boleh je sebut, nak kita nak tambah-tambah doa tu tak apalah, tapi yang warid daripada Nabi pasti di sana ada suntikan akhirat, kan? Pasti ada ahya, hidup dan mati. Nabi letak hujung jatuh jauh terus sampai ke akhirat. Tengok sahabat ni, dia tanya berjiwa, semua berjiwa akhirat. Amalan yang boleh tak cerita kepada saya satu amalan yang boleh bawa saya masuk ke syurga dan jauh daripada neraka? Lalu Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, qala laqad sa'alta an azim. Wahai Muaz, kamu telah tanya satu perkara yang sangat besar. Laqad, sesungguhnya, demi Allah. Kalau orang belajar bahasa Arab kan, lam tu lam al-qasam dia panggil. Lam yang jatuh selepas jawab dia panggil lam al-qasam. Kena takdir situ, demi Allah. Wallahi laqad sa'alta an azim, kan? Kalau orang belajar bahasa Arab lah, kamu telah tanya satu yang besar. Wa innahu la yasirun, dan sesungguhnya dipermudahkan bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita apa amalan ni, amalan apa yang boleh masuk ke syurga sampai boleh jauh daripada neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dulu, kan? Doa dulu, seolahnya mudah-mudahan umat aku ni, seolah gitulah makna kan, umat aku ni bila nak buat ni Allah permudahkan dia. Dan beruntung orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk buat amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan? Boleh ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Daripada soalan ni ada satu kefahaman yang perlu kita faham. Sebab bila mana kita belajar hadis kan, kita pernah jumpa ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, lan yadkhula ahadukum aljannata bi'amali. Ada satu hadis Nabi sebut, Nabi kata tak akan selama-lamanya. Lan, tu satu lagi pengajian bahasa Arab kan. Kalau orang belajar bahasa Arab, kalau dalam Quran ataupun dalam hadis sebut lan, lam, nun, lan, maksud tidak. Pernah kan baca bahasa Arab? Kalau ada peluang belajar tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dia boleh menarik hati, menjinakkan hati kita untuk kita faham lebih Quran dan hadis yang kita belajar kan. Contohnya kalau Allah Subhanahu wa taala sebut lan tanalul birra, tak juga dalam bahasa Arab. Lan pun tidak, la pun tidak, lama pun tidak, lam pun tidak, semua tidak. Semua makna tidak dalam bahasa Melayu kita. Cuma bila lan ada nun belakang, selama-lamanya tidak. Tu masuk lebih dalam. Tak akan selama-lamanya. Ni kat mana? Tak akan selama-lamanya masuk seseorang kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke syurga dengan amalan. Kan? Pernah dengar satu hadis ni kan? Nabi kata, lepas tu sehinggakan sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Para sahabat yang berjiwa akhirat ni, bila Nabi sebut kamu semua ni tak akan masuk syurga dengan amalan kamu,
Lalu sahabat pun tanya, wala anta ya Rasulullah, adakah kamu juga begitu? Apa Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam? Wala ana, dia kata. Kan tuan Haji kan, wala ana, aku pun tak akan masuk syurga dengan amalan illa an yatagammadani Allahu bi rahmati, kecuali bila mana Allah melimpahi dengan rahmatnya. Kat sini ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tuan kitab ni dia bagi tahu tadi bila mana Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia tanya Nabi, dia kata, tolong ceritakan kepada aku satu amalan yang amalan tadi bila saya buat boleh memasukkan saya ke dalam syurga. Kan yang tadi kan, yang hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tak akan kamu, salah seorang daripada kamu tak akan masuk syurga dengan amalan. Nampak tak kontradik dia? Nampak tak sama? Kan? Macam mana tadi Sayyidina Muaz, sebab para sahabat ni udul sifat dia, para sahabat ni alim. Sifat sahabat ni alim, anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kefahaman dia sama dengan kefahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya begitulah kan, tuan guru dengan murid kan tak lari jauh kan. Kalaulah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia faham sungguh, dia faham dengan hadis tadi, seseorang kamu tak boleh masuk ke syurga dengan amalan, dia tak akan tanya soalan tu kan. Dia tak akan tanya, ceritakan kepada satu amalan yang boleh memasukkan dengan amalan tadi masuk saya ke dalam syurga. Macam mana nak faham sini? Jadi ulama, Masya Allah, tabarakallah, mujulah ada para ulama kita, dia bahas, dia jelaskan kepada kita. Kat sini bermaksud apa? Satu yang nak kita faham, pertama sekali, masuknya seorang mukmin muslim ke dalam syurga bukan dengan amalan. Tu boleh nampak ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan dengan amalan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu kan. Nak bagi tarbiyah, nak didik hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mana pun amalan yang kita buat. Contoh kan, dengan tasbihnya, dengan zikirnya, dengan solatnya, dengan baca Quran ni, kita nak puasa dan ni dengan tadarus Quran Abi, adakah amalan yang kita buat tu boleh menyebabkan kita masuk syurga? Tak, bukan begitu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu. Kita masuk dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kan, dengan rahmat tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati, dengan rahmat Allah. Kalau tak dengan rahmat Allah, dengan kasihan belas Allah kepada hamba dia yang dhaif, yang kurang, yang cacat, yang pincang dalam amalan, tak mungkin seorang hamba tu boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu satu kefahaman daripada hadis ni. Menjadi satu muhasabah, menjadi satu peringatan untuk diri saya dan kita semua. Tak boleh rasa nak berbangga dengan amalan. Sebab amalan kita tak boleh beri manfaat apa-apa. Tu nak faham kan? Kalau tengok dalam sudut pandang akidah, lagilah dalam kan. Tak boleh nak rasa kita datang ni, Masya Allah, dah baca Quran banyak dah hari ni kan, dah zikir banyak dah selawat, dapat datang solat berjemaah, rasa kekuatan kita. Tak boleh macam tu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kena letak dalam hati, alhamdulillah, syukur dulu pada Allah. Dapatnya aku membaca Quran, dapat aku datang masjid, dapat aku berzikir, dapat duduk majlis ilmu pada malam ni, daripada mana? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah. Kalau tak taufik dan rahmat Allah, tak mungkin kita berada sini. Masya Allah, tu nak jentik hati sungguh kan, bila mana nak buat ibadah. Sebab tu bila mana seorang nak buat ibadah kepada Allah,
dia kena berjalan atas dua sayap. Kan? Kena berjalan atas dua sayap. Sayap apa? Satu sayap khauf, satu sayap ar-raja. Kan tuan haji kan, ulama tasawuf dia bantu didik hati kita. Nak buat ibadah tak boleh tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, datang masjid subuh, lepas tu balik tak rasa apa pun. Orang azan zuhur, datang lagi zuhur, balik pula kan. Makan-makan tengah hari, asar. Sekarang masa cepat sungguh kan. Duk kerja asar, datang asar, balik maghrib, insya malam ni, lepas tu balik. Dah lepas insya tu dia rasa alhamdulillah, dia kata dah terlepas dah beban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh macam tu tuan-tuan, tak boleh. Ulama sufi, ulama orang-orang soleh dulu, bila nak buat satu ibadah, dia akan ada arti satu khauf, takut pada Allah. Nak buat ibadah dalam keadaan takut. Takut apa? Takut Allah tak terima amalan tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan tak ada seorang pun atas masjid ni dia boleh jamin satu je amalan dia yang Allah terima. Siapa boleh jamin kan? Atas masjid ni ada tak orang boleh jamin, kata semenjak aku dah balik, dah mukallaf, sampai sekarang beribadah, tak ada seorang boleh jamin yang dia tahu amalan dia diterima Allah Subhanahu Wa Taala kan? Sebab tu kena khauf, takut. Tapi tak cukup sebelah sayap, satu lagi raja. Apa dia? Pengharapan kepada Allah. Ya betul, kita takut dengan Allah, takut tak terima amalan kita, dengan cacatnya amalan, kurangnya amalan, khusyuknya tak ada, pincangnya amalan. Tapi dalam masa yang sama kita ingat yang ada satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita berharap dengan rahmat Allah, kasihan belas Allah kepada hamba, Allah terima amalan. Itu setiap kali amalan. Orang soleh dulu kan, dicerita dalam kitab Minhaj Abidin, Imam Ghazali pun cerita, yang diterjemah oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Dicerita dalam kitab Siyarus Salikin, Imam Abdul Samad Al-Falimbani kan, dia cerita orang soleh dulu bila lepas solat insya menangis. Menangis dia. Jemaah tetap ni sebelum azan dah ada kat masjid ni kan. Orang soleh dulu duduk habis solat isyak menangis dia. Apa sebab menangis? Pertama, satu, bila masuk esok umur dia dah berkurang dah kan, dah kurang dah nak buat amalan kan. Yang kedua, belum tentu dia hidup esok kan, belum tentu esok subuh dia dapat terus ibadah dia kan. Yang ketiga, terhenti ibadah dia kepada Allah kan. Tu orang soleh kan. Orang soleh dia tak nak terlepas hati dia daripada ada keterikatan dengan Allah. Tu rindu sungguh orang soleh, Masya Allah kan. Kita lepas solat, kita sebagai orang awam lah, tapi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah campakkan iman kita sebagaimana iman orang-orang soleh dulu kan. Boleh tuan je, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi laqad sa'alta an azim, kamu telah tanya satu perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun, dan perkara tadi akan dipermudahkan oleh Allah, ala man yassarahullah, atas orang yang Allah permudahkan dia kan. Boleh habis situ kan. Kita dah isyak ke tuan haji? 3 minit lagi. Okey, kita ambil satu je. Pertama sekali, apa amalan tadi? Apa amalan yang boleh masuk syurga tadi? Apa amalan agak-agak tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati? Pertama, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ta'budallaha la tusyrik bihi syai'an. Masya-Allah kan. Tu amalan pertama sekali, kamu beribadah, kamu menyembah Allah, tak boleh sekutu sikit pun dengan Allah. Berat tu aja, berat kan.
dalam hati, niat kena ikhlas sungguh. Patut Nabi SAW sebut ni perkara besar kan. Satu lagi pertanyaan kan, ada tak satu amalan yang kita rasa kita betul-betul ikhlas kerana Allah? Tadi satu amalan pun kita tak jaminnya Allah terima kan. Yang ni ada tak kita satu amalan yang kita buat satu je yang betul ikhlas kerana Allah? Kalau kita baca surah Kahfi, ujung-ujung surah Kahfi kan, malam Jumaat, hari Jumaat kita duk baca kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kan? Apa makna dia? Siapa-siapa yang hatinya terikat dengan Allah, nak jumpa dengan Allah, rindu dengan Allah, nak tengok ganjaran balasan dia di akhirat, pertama dia kena buat falyamal amalan soleh. Kena buat amalan soleh dulu atas dunia. Buat amalan soleh. Cukup ke buat saja? Allah sambung belakang yang terduduk kita kan. Allah Subhanahu Wa Taala sambung belakang ayat tu terduduk kita. Boleh buat ke tak kan? Allah kata apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan orang tadi syirik kepada Allah dalam ibadah dia kepada Tuhan dia sikit pun. Ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah kan, tuan-tuan, sikit pun. Jadi begitulah, kena ikhlas sungguh. Dan perbahasan ikhlas ni panjang sungguh. Kena tengok dalam kitab-kitab lain dan imam lain pun. Tak apalah, itu insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni sedikit sebanyak memberi satu muhasabah untuk diri saya khususnya dan kita semua. Apa yang terkurang itu hanyalah kelemahan saya dan kita semualah sebagai seorang hamba Allah, dan yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.